di rumah. Ya, solat sunat tempat yang paling baik dilakukan di rumah, kecuali solat sunat yang khas seperti tarawih yang dibuat di masjid secara berjamaah, kerana ada dalil tentang perbuatan itu dilakukan secara berjamaah. Tetapi sekiranya tak ada, maka semua akan terpakai hadis yang umum, yang mana disebutkan oleh Nabi bahawa solat yang fardu tempatnya di masjid, solat sunat semuanya di rumah, ya. Kerana ia adalah lebih dapat menjaga keikhlasan seseorang itu. Kecuali juga solat sunat tahiyatul masjid lah. Solat sunat tahiyatul masjid memang kena dah masuk masjid barulah solat. Yang solat tahiyatul masjid di rumah pula, ya, tak boleh. Baik, kemudian Nabi pun bergerak ke masjid dan Nabi membacakan doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan pada hatiku cahaya. Lalu perkataan hati di situ, qalbi, hati aku, menunjukkan terjemahan hati itu ada orang kata jantung, ada orang kata jantung hati, ada orang kata hati. Tetapi sebenarnya hati di situ tidaklah merujuk kepada hati biological manusia. Tidak merujuk kepada liver dalam bahasa Inggeris yang ada dalam tubuh kita ini. So kerana itulah dia sebenarnya merujuk kepada hati nurani. Ya, hati nurani. Yang tempatnya Nabi selalu tunjuk innahu hahuna, iaitulah di tempat jantung kita. Sama ada dia berada di dalam itu atau tidak, tapi kita nak sebut di situlah tempatnya. Dan dia merujuk bukan terhad ataupun bukan kepada hati biologi, ya. Sebab nanti orang pengkaji sains pula duduk kaji pula. Dia kata jantung ni macam mana boleh berfikir, jantung ni macam mana boleh masuk cahaya. Ini perbincangan yang bukan material. Ini perbincangan yang bentuk fizikal. Spiritual. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan pada lisan aku. Lisan itu merangkumi lidah, mulut dan juga apa yang kita tulis. Okey? Waj'al fi sam'i nura, dan jadikan pada pendengaranku, telinga dan pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, dan jadikan pada penglihatan mataku cahaya. So jadi bila sebut basar, maka sekali lagi dia bukan hanya terhad kepada penglihatan fizikal, tapi dia juga penglihatan spiritual. Waj'al fi min khalfi nura, dan jadikan di belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan di hadapanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan jadikan di atasku, sebelah atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di sebelah bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Dia punya konklusi dia, ya Allah berikanlah cahaya kepadaku. Lalu persoalan yang pertama untuk kita hurai, cahaya itu apa maksud? Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, kebanyakan ulama dia kata maksud meminta cahaya pada anggota-anggota yang disebutkan tadi adalah bayanul haq wa diya'uhu wal hidayah ilaih, iaitulah meminta kebenaran dan diluangkan daripada kegelapan, tidak tahu mana yang hak. Jadi cahaya itu berbentuk hidayah, hidayah taufik, hidayah pengetahuan untuk mengetahui mana yang betul, untuk mampu pula diikuti. Ada orang dia tahu mana yang betul, tapi dia tak boleh nak buat, tak boleh nak ikut. So jadi kita nak jadi orang yang tahu mana yang betul, lalu mampu untuk ikut. Kemudian Imam Al-Qurtubi pula berkata, boleh juga maksud cahaya itu hamluha ala zahiriha, iaitulah membawa maksud yang zahirnya, iaitulah cahaya, tetapi ia merujuk kepada akhirat,
Iaitulah kita minta di akhirat nanti semua anggota-anggota kita tadi bercahaya. So jadi dia ada dah dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, cahaya itu adalah istilah pinjaman dalam bahasa Arab, namanya musta'arah, kepada hidayah dan ilmu. Itu yang pertama tadi kita dah sebut. Yang kedua, dia itu membawa maksud yang hakiki, iaitulah cahaya, tapi cahaya di akhirat, bukan cahaya di dunia. Sebab tu kalau ramai orang pergi masjid minta cahaya-cahaya ni, tapi sampai kesudah tak bercahaya pun tangan dia, tak bercahaya pun kepala dia, kan, macam mentol. Macam mana nak bercahaya begitu? Itu dah luar biasa yang tak berlaku di alam dunia ini. So maknanya di akhirat. Kemudian yang ketiga pula tafsiran disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tibi. Dia kata maksud cahaya pada anggota tadi, tangan, kaki, semua sekali, iaitulah galakkan ataupun dipandukan kepada amalan-amalan taat. Itu maksud cahayanya. Dan dijauhkan dari amalan maksiat. Kalau dalam hati, iaitulah meminta Allah untuk memandu dan mendedahkan maklumat kefahaman yang diperlukan. Sebab ada orang dia tak dapat, sebab itulah disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang sifat orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Mereka ini lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tetapi hati mereka tidak mampu memahamkan. La yafqahun. So maknanya bila minta cahaya pada hati, minta dikashif, Allah bukakan pintu ketidakfahaman kepada pintu faham. Sekali lagi saya dah beritahu tadi, nanti ada pula saintis duk kaji, kan? Adakah hati ini boleh berfikir? Bukan, otak berfikir. Hati ini macam mana dia berfaham ni, macam mana? Ini spiritual, secara spiritual, ya. Kalau cahaya pada mata, macam sama juga tadi, iaitulah membuka lebih daripada sekadar penglihatan fizikal. Macam contohnya kita tengok fizikal ni kan, kita nampak ada ujian yang berlaku pada kita, kita nampak oh ini datang daripada Allah. Ada nikmat yang datang kepada kita, kita nampak oh yang ini adalah daripada Allah, perlu bersyukur. Yang ini adalah musibah, perlu bersabar dan sebagainya. Ya, so jadi itu adalah mata. Telinga pula pun sama juga. Kita mendengar sesuatu, terus kita tahu ini pendengaran, ini maklumat-maklumat yang salah, ini adalah pengumpatan yang aku tak boleh join ni. Yang ini adalah maklumat yang betul, aku perlu join. Contoh, itu adalah cahaya pada telinga. So dalam perjalanan pergi ke masjid tadi, doa-doa ini diungkapkan dan diakhirkan dengan Allahumma a'tini nura. Kalau tuan-tuan rasa berat sangat nak baca banyak sangat nura, ya, maka tuan-tuan baca yang ujung pun okeylah. Allahumma a'tini nura. Kesimpulan tu. Kesimpulan tu. Tapi bila suami baca, isteri jangan pula cemburu, ingatkan nur mana pula. Bukan, ini nur cahaya, ya. Baik, ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Habis kat situ. Kemudian satu lagi lupa nak sebut. Para ahli ulama juga menyebutkan bahawa kita mintakan cahaya-cahaya ini kerana disebutkan oleh mereka fa inna syaitan tuhitu bil jihati sit. Syaitan ni dia sentiasa cari ruang untuk pergi ke panca indera kita yang 6 itu. Telinga, mata, lisan, semua sekali. Dan dia buat apa? Dengan bil wiswas, dengan was-was. Ya. Wa takhallus minha bil anwar fi tilkal jihad. Dan cara untuk menghilangkan was-was pada anggota-anggota penting panca indera kita tadi adalah dengan berolehnya kita kepada cahaya. Sebab tu kita minta cahaya itu supaya tidak mampu syaitan untuk menguasai dan mewaswaskan kita. Ya. Habis, itu adalah hadis yang pertama kita baca. Hadis yang kedua daripada riwayat Ibnu Sunni, daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi solat, lalu Nabi membaca bismillah, dengan nama Allah, amantu billah, aku telah beriman dengan Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah,
la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kuasa kecuali dengan izin Allah. Allahumma, ya Allah, bihaqqi sa'ilin, dengan hak dan kelayakan seorang yang meminta, yang memohon kepadamu, wa bihaqqi makhraji hadha, dan dengan benarnya keluarnya aku untuk menuju ke masjid ini, fa inni lam akhrujhu asyarran wala batira, dan aku tidak keluar secara angkuh lagi sombong, wala riya, dan tidak juga kerana nak menonjolkan, nonton benda tu, riak lah, menayangkan kepada manusia, wala sum'atan, dan bukan juga untuk diungkap-ungkapkan selepas itu. Kharajtu ibtigha'a mardatik, aku telah keluar untuk mencari mardatik, keredaanmu, wattiqa'a sukhatik, dan juga menjauhi kemurkaanmu. As'aluka, aku minta padamu ya Allah, an tu'idhani, untuk kamu menyelamatkanku, minan nar, daripada api neraka, wa tudkhilanil jannah, dan masukkanku ke dalam syurga. Habis. So hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nataijul Afkar, hadis ini wah jiddan, lemah sangat. Itu taraf hadis ni. Imam An-Nawawi pula turut menyatakan yang sama, walaupun dia nyatakan dalam kitab ini, dia sebut dalam kitab ni, di dalam bawah tu dia kata hadis ini diriwayatkan maknanya daripada Atiyah Al-Aufi, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Rasulullah. Dan Atiyah seorang perawi ni, dia ni tahapnya dhaif. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Atiyah bin Abu Aufa ataupun Atiyah Al-Aufi ni, dia ni menjadi dhaif kerana dia dituduh Syiah at-tashayyuh. Dia dituduh Syiah wa tadlis, dan ada berlaku tadlis. Tadlis ni dia ada mereka sikit. Khususnya dia pada dirinya wahwa saduq, pada diri dia sendiri okey, jujur, boleh dipercayai. Tetapi kalau hadis itu diterima daripada dua anaknya yang bernama Ubaid dan Ahmad, maka kedua-duanya telah dikenal pasti bahawa ada memasukkan hadis yang tidak ada disebut oleh ayahnya. Nampak? So jadi ayah dia tu sendiri okey, Atiyah ni, tapi kalau jalan daripada anak dia ada masalah. Itu dia. Baik, wallahu alam. Itu adalah hadis tadi. Jadi sebab dia hadis yang sangat lemah, kita tak hurai panjang lah. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, bab ma yaquluhu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab menyatakan apa yang zikir yang perlu kita baca waktu masuk dan keluar masjid. Yustahabbu an yaqul, disunatkan untuk membaca ketika masuk. A'udzu billahi al-azim, aku berlindung dengan Allah, kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang apa nama tu, kat sini disebut apa, yang lampau, al-qadim, yang al-qadim, yang bolehlah yang lampau. Okey, minasyaitanir rajim, daripada godaan syaitan yang direjam. Alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, segala selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah bagiku dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian bila nak masuk, bacalah bismillah, dan wa yuqaddimu rijlahul yumna fid dukhul, didahulukan kaki kanan ketika masuk dan didahulukan kaki kiri ketika keluar daripada masjid. Wa yaqulu jami' ma dzakarnahu illa annahu yaqul abwaba fadli, dan ulang balik apa yang baca ketika masuk, cuma ubah satu benda saja.
Kalau masuk tadi baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bila keluar Allahumma ftahli abwaba fadlik. Itu saja. Baik, hadis ini telah pun disebutkan kemudian bawah tu riwayat Muslim, riwayat Muslim daripada Abi Humaid ataupun Abi Usaid berkata Rasulullah membaca apabila Rasulullah berkata, idza dakhala ahadukum al-masjida, apabila seorang kamu ingin masuk ke masjid, falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu berselawat kepada nabi. Thumma liyaqul, kemudian katalah, Allahumma iftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila keluar bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta daripada segala kurniaanmu. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain. Baik, jadi sekarang yang pertama kita nak bincangkan adalah wa biwajhihil karim, ya, dengan wajahnya Allah yang maha mulia. Menurut aliran ulama ahli sunnah wal jamaah, bila sebut wajah Allah, sifat dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama wajah Allah itu dengan mana-mana makhluk ciptaannya. Tak sama. Justru bagaimana wajahnya jangan ditanya. Yang penting Allah mensifatkan dirinya ada wajah, habis cerita, yang tidak sama macam makhluk. Ya. Ada sebahagian ulama mentafsirkan wajah itu kepada apa-apa takwilan, itu juga adalah salah satu aliran yang ada, tetapi sebahagian besar termasuklah Imam Asy-Syafi'i sendiri berpegang kepada kaedah tidak mentakwilkan kepada apa-apa erti, tapi mengisbatkan apa yang Allah kata pada dirinya dan membersihkannya daripada segala penyerupaan dengan makhluk. Kemudian bila sebut Al-Karim, para alim ulama mengatakan bila sebut Al-Karim, iaitulah dirujuk kepada Maha Pemurah. Ya, sifat Allah yang maha maknanya yang tertinggi, Maha Pemurah, maka hanya layak digelarkan kepada Allah. Wa sultanihi al-qadim, sultan asalnya makna sultan itu al-hujjah, kata para ahli ulama, al-hujjah. Dan dalam konteks ini sultan Allah yang qadim itu bermaksud qahrihi wa quwwatihi, kekuasaan Allah, ya, dengan kekuasaannya. Dan minasyaitan, syaitan kita dah bincangkan dulu, ya. Syaitan ini dia merangkumi jin dan manusia, dan dia juga adalah anak buah kepada iblis. Iblis dia punya tauke, syaitan yang kecil-kecil, dan syaitan itu apa sahaja benda yang menjauhkan kita dari Allah, itu syaitan. Kalau ikut istilah bahasanya, syaitan yang menjauhkan seseorang daripada Allah. Kemudian disebut kat sini syaitan ar-rajim. Apa maksud ar-rajim? Para alim ulama mentafsirkan ar-rajim maksudnya matrud minar rahmah, yang dicampak, yang tidak memperolehi rahmat Allah. Itu dia sifat syaitan. Kemudian alhamdulillah settle. Kemudian kita pergi kepada Allah, iftahli abwaba rahmati, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Bila sebut yang pertama pintu-pintu, ini bermakna rahmat Allah itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Maka para alim ulama mengatakan yang pertama, dia datang dalam bentuk pintu rahmat di dunia. So maknanya di dunia ini kita perlukan rahmat Allah. Yang kedua, rahmat Allah di akhirat, itu adalah sangat penting juga. So dua-dua sekali. Sebagaimana rahmat Allah itu juga diberikan kepada binatang-binatang, ya, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga makhluk selain daripada manusia. So rahmat Allah itu ada yang terjemahkan kepada belas kasihan, mercy, ataupun
belas kasihan Allah kepada manusia. So diberikan rezeki, diberikan pengampunan, masuk dalam tu juga, ya. Diberikan nikmat walaupun masih lagi buat dosa maksiat, tapi masih lagi diberi nikmat. Itu semua masuk dalam rahmat Allah. Termasuk juga dalam rahmat itu adalah dibukakan kemudahan kepada kita untuk melakukan taat, ya, dan menjauhi maksiat. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam satu syair Arab, dalam satu syair Arab ni dikatakan, bila kita minta daripada Allah untuk bukakan pintu rahmat ni, kita minta, la tas'alanna bani adam hajah wasallil ladhi abwabahu la tuhjab, Allahu yaghdab in tarakta su'alah, wa bani adam hina yus'al yaghdab, ya. Iaitu dalam syair Arab ini mengatakan, janganlah kamu minta daripada anak Adam apa-apa hajat, dan mintalah daripada yang mempunyai pintu-pintu yang tidak tertutup. Allah murka sekiranya kamu meninggalkan permintaan darinya, dan Bani Adam, anak Adam, sering marah apabila diminta darinya. Itu syair Arabnya maksud, ya. So, jadi kita nak kena minta daripada Allah lah. Baik, kemudian Imam Al-Tibi seterusnya menghuraikan, bila masuk kita minta rahmat, bila keluar kita minta kurniaan. Bila masuk minta rahmat kerana masjid adalah dikira rumah Allah, terkandungnya di dalamnya segala kebaikan, ya, dan dia adalah tempat zikir yang paling mujarab dan mustajab. Maka kerana itu kita minta rahmat, dan rahmat ini berfokus kepada akhirat. Fokus kepada akhirat. Semua rahmat ini fokus kepada akhirat. Kalau dapat minta rezeki pun rezeki yang membawa kita ke akhirat. Rezeki itu tidak difokuskan dalam permintaan rahmat, tapi lebih kepada pengampunan, syafaat dekat akhirat dan seumpamanya. Tapi bila kita keluar, kita minta fadlik, daripada kurniaan Allah. Macam ayat dalam surah Al-Jumu'ah, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila habis saja solat Jumaat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari dari kurniaan Allah. So jadi kurniaan itu merujuk kepada rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Jadi bila sebut tentang minta rezeki yang halal ni, saya teringat 2-3 hari lepas saya ada masukkan satu status di Facebook saya. Status tu saya sebut, jangan kita beribadat untuk dapat ganjaran dunia. Kan? Itu adalah tipu daya iblis. Contoh solat duha sebab nak kaya, sebab nak untung, sebab nak produk laris. Dan baca surah Waqiah sebab yang sama. Ya, itu adalah tipu daya iblis. Kerana kita telah menyelewengkan niat untuk ikhlas sebagaimana yang Allah suruh, bukan saya suruh. Kan? Mukhlisina lahuddin. Allah kata kan, hendaklah kamu jadi seorang yang mukhlis, ikhlas dalam beragama, dalam membuat amal ibadah yang khusus dan yang umum. Tapi saya sebut lepas tu kat bawah, maka kita harap, saya pun tak ingatlah saya pun sebut apa secara detail, tapi saya ingat saya sebut di bawah tu, jangan kita jadikan akhirat sebagai secondary, tapi jadikan dunia itu sebagai secondary. So secondary maknanya kalau nak niat dapat dunia, tak apa, tapi jadikan dia nombor 2, bukan nombor 1. Lepas tu saya pun tak faham. Lepas tu saya tulis kat bawah, muhasabah diri. Kan, bukan nak ngutuk siapa-siapa. Ada orang sentak, ramai pula tu. Kan, saya tak sempat nak baca, tapi saya tengok, saya pun terkejut sebab status tu mempunyai reach yang sangat tinggi. Dah cecah 2 juta orang reach. Dan ramai juga yang menghentam. Maka saya pun pelik, kenapa dihentam? Antaranya dihentam sebab dia kata
Bukankah Allah sendiri dan Rasulullah sendiri ajar kita buat ibadat supaya dapat pahala? Saya rasa ada kesilap fahaman pada orang yang membaca. Saya kata jangan minta dunia, pahala bukan dunia. Pahala akhirat tak ada masalah. Buat ibadat kerana nak pahala, buat ibadat nak syurga tak ada masalah, sebab itu adalah akhirat. Tapi buat ibadat kerana nak duit, itu ada masalah. Dan kalau nak faham lebih detail saya punya ayat tu, saya kata jangan jadikan itu sebagai matlamat utama. Bukan saya kata tak boleh langsung, jadikan dia nombor 2, nombor 3. Nombor 1 mestilah kepada dapat redha Allah. Dah betul mulalah. Saya malas nak layan lah yang tak faham tu. Kan, kadang-kadang mereka adalah malas membaca. Kan, malas membaca, buat kesimpulan sendiri. Lepas tu buat bagi hujah-hujah yang salah, mendedahkan kejahilan masing-masing. Jadi kita pun tak ada masa nak melayan, tuan-tuan. Kalau ada yang begitu, kalau saya sempat terbaca, saya ban dengan delete je. Orang-orang yang berkeladak pemikiran ni, kalau disimpan lama-lama kat situ, baru buat aura negatif dan kesesatan sahaja. Ada juga yang macam ustaz, dia copy paste hadis-hadis Nabi kat situ. Ini satu hal lagi, tak baca betul-betul, salah faham, maka akhirnya membantah tanpa sedar apa yang dibantah tak ada apa-apa masalah pun sebenarnya. Ya. So jadi ia memang confirm talbis iblis, dan itu yang menjadi masalah hari ini. Termasuk penceramah-penceramah, sebab nak memotivasikan orang beribadat, maka mereka seringkali sebut surah duha, surah waqiah, ayat solat duha, solat tahajud untuk kaya, bla 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 bla. Jangan jadikan dia matlamat utama itu saja. Itu je mesej je. Nak jadikan matlamat nombor 4, nombor 5 tak apa. Jadi itu adalah yang penting. Sebab kalau jadikan matlamat utama, Allah dah sebut innamal a'malu binniyat. Kamu niat kamu nak dapat dunia, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi kata, siapa-siapa yang berhijrah kerana nak dapat dunia, maka dia dapatlah dunia, dia tak dapat Allah. Saya tak faham kenapa ada orang Islam membantah. Ini satu perkara yang memelikkan. Lalu ada pula yang berhujah, kalau gitu kita nak bagi motivasi orang yang start ibadat, ustaz. Kalau kita bagi motivasi ustaz ibadat, dengan ibadat tak sah, nak buat apa? Kan? So jadi innamal a'malu binniyat adalah hadis yang paling utama untuk kita faham. Ya. So kita kena betulkan niat kita. Baik. Sebab tu saya sebut muhasabah diri. Status tu untuk saya. Yang tuan-tuan sentak buat apa? Lepas tu ada pula kata, ustaz siapa nak judge kami? Bila pula saya judge tuan-tuan? Saya sebut muhasabah diri. Yang tuan-tuan baca siapa suruh? Kan lah tu rasa saya tindir tuan-tuan. Apa hal pula saya sebut muhasabah diri untuk saya? Kan? Inilah dia manusia tuan-tuan. Zaman hari ini bila semua orang boleh menulis dan tidak minta nur pada lisan, itu cara itu jadinya. Sebab tu kita minta nur pada lisan kita. Ya. Baik, habis. Kemudian para alim ulama juga memberikan cadangan yang lain ketika kita masuk masjid. Satu doa yang diambil daripada Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku di sisimu kekuasaan dan kemenangan, dalam surah Al-Isra ayat ke-80. Ya. Baik, habis. Itu adalah hadisnya. Kemudian dalam satu riwayat Ibnu Sunni lagi, juga sahih, yang ini sahih. Apabila kita keluar, kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selepas tu kita baca Allahumma a'idni minasyaitanir rajim. Ya Allah, jauhkan aku, lindungi aku dari syaitan yang direjam. Yang tambahan ini ada dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim dan Ibnu Hibban, yes. Ya. Dan kemudian satu lagi hadis. Apabila Rasulullah daripada Nabi, apabila Nabi masuk masjid, Nabi baca a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa bi wajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia,
wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Siapa-siapa baca benda ini, syaitan akan membuat pengakuan. Dalam hadis ni disebutkan syaitan akan berkata, hufiza minni sa'iral yaum, dia telah terpelihara daripada aku sepanjang hari ini. Sa'iral yaum maksudnya sepanjang hari ini. Jadi kalau tuan-tuan nak mengurangkan pengaruh syaitan ke atas kita, pemikiran kita, anggota kita, hati kita, bacalah doa ni ketika masuk masjid. Syaitan telah membuat pengakuan. Hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi, hadithun hasan, hadis yang hasan dengan sanad yang jayyid, yang baik. Maka berkatalah Ibnu Allan dalam mentafsirkan hadis ini, dia kata, apa maksud sa'iral yaum? Qit'atun, annal muradu bil yaum qit'atun minaz zaman. Dia kata itu adalah sebahagian waktu. Kalau kita baca pada malam, syaitan akan kata dia terpelihara daripadaku pada malam itu. Kalau kita baca pada waktu pagi, pada siang itu, kata dia. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Allan, maksud hadis ini tidaklah maknanya semua jenis syaitan kita terselamat. Pula dah. Maknanya sebahagian jenis syaitan, kata Ibnu Allan. Bukan saya kata, ini syarah dia, pensyarah dia. Cuma kita terpelihara katanya daripada syaitan yang mendorong kepada dosa besar. Maknanya dosa kecil tu tak cukuplah dengan doa tu satu je. Dia belum jadi magic stick lagi lah untuk terselamat daripada segala-galanya. Tapi maknanya dah terselamat patutnya daripada keinginan atau jatuh dalam dosa besar. Kata Ibnu Allan, au min iblis faqat, ataupun terselamat daripada iblis, bapa segala syaitan saja. Maknanya kita akan diganggu oleh syaitan-syaitan kecil, prebet-prebet saja. General manager dia tak datang kat kita sebab baca doa ni, contohnya. Brigadier general dia tak datang. Kemudian dikatakan juga walaupun disebut oleh syaitan kita akan terpelihara, tetapi tidak menafikan wuqu'il isyan la yunafi al-hifz minasyaitan. Berlakunya kederhakaan dan dosa oleh seseorang yang telah pergi masjid dan baca doa ini tidak menafikan kesahihan hadis ini. Maknanya ada juga orang yang baca doa ini, pergi masjid dan balik masjid, tapi tetap melakukan maksiat. Ada. Sama ada maksiat kecil. Kerana dia kata, faminal jaiz an yakuna mutarattiban ala wiswisatin minhu sabiqah ala dhalikal maqal. Kerana kemungkinan dia itu telah didorong oleh iblis, syaitan, sebelum dia sempat baca doa tu. Maknanya contohnya sebelum pergi masjid dia dah fikir, lepas balik masjid ke aku nak ngompak, contoh kan. Nauzubillah min zalik kan. Lepas tu pergi masjid dia pun baca doa. Maknanya selepas dia baca tu tak ada dosa baru dirancang. Tapi dia melakukan dosa rompakan itu hasil daripada rancangan dia sebelum dia baca doa. Sampai tahap tu ulama duk bincang dan mentakwilkan, ya. Ataupun kalau bukan kerana itu, au li yakun li su'i nafsih wa khabitha ma biha minal ahwal, kerana jiwanya yang memang dah kotor, kerana nafsunya, bukan syaitan, nafsu. Samalah juga dia kata macamlah berlakunya maksiat pada bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan disebutkan wasuffidati syayatin, syaitan dibelenggu, tapi masih ada orang buat maksiat besar dan kecil, ya. Masih ada, saya ingat dulu dalam laporan akhbar ditangkap ada pasangan yang berzina pada bulan-bulan Ramadan, ya, di tepi pantai dan seumpamanya. Masih ada. Mengapa ada? Kan syaitan dah dibelenggu nafsu. Nafsu. Syaitan jin mungkin tak ada sebab dibelenggu, tapi terlepas juga kerana ajaran-ajaran yang lama telah sebati dalam jiwa. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu adalah maklumat dan kepahamannya. Kemudian hadis yang seterusnya, sama juga, iaitulah bismillah, masuk masjid baca bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Bila keluar baca bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu bacaan yang ringan bagi orang yang
tak larat nak baca bab panjang tadi. Boleh juga baca yang ringan tadi, riwayat Ibnu Sunni. Dan riwayat selawat kepada Nabi masa masuk masjid dan keluar juga datang daripada Ibnu Umar, kata Imam Nawawi. Kemudian yang seterusnya daripada riwayat Ibnu Sunni juga, sekali lagi pun sama juga, banyak hadis yang berulang dibawa daripada turuk ataupun jalan yang berbeza, ya. Kemudian hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Abi Umamah daripada Nabi SAW berkata, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wajlabat, ya, iaitulah sesungguhnya seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid, bala tentera iblis datang dan berkumpul mengelilinginya seperti wajtama'at kama tajtami'un nahlu ala ya'su biha, seperti rombongan lebah mengelilingi ratunya. Fa idza qama ahadukum ala babil masjid, dan apabila seorang kamu berdiri di pintu masjid nak keluar, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada iblis dan tentera bala tenteranya. Fa innahu idza qalaha, kalau dia sebut benda tu, lam yadurrahu, tidak dimudaratkan oleh iblis. So kesimpulannya, bacaan dia lebih kurang sama saja dengan hadis yang sahih banyak tadi. Hadis yang sahih tadi, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, maka syaitan akan kata terlindung daripada aku, ya. Hadis yang hasan. Tapi ada hadis yang dhaif, Imam Nawawi bawa dekat hujung sebab dia ada maklumat baru untuk kita belajar. Hadis yang dhaif ini, hadis yang hujung ni, hadis ni dhaif, ya, yang mana hadis ini didaifkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nataijul Afkar, dan Imam Nawawi pun dan lain-lain ada sebut hadis mungkar, tak boleh diterima, ditolak, ya. Hadis ini lemah pada Hashim bin Zaid. So itulah seorang perawi yang mana hadisnya dikira daripada yang kalangan yang lemah lah. Baik, so jadi sekarang ni saya kira maksud hadis ini, matannya walaupun tidak kukuh, tapi makna dia disokong oleh hadis-hadis yang sebelum ini yang telah pun kita baca. Habis kat situ. Okey, sekarang kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab ma yaqulu fil masjid, apa yang seseorang patut baca ketika dia di dalam masjid. Yustahabbu al-ikthar fihi min dzikrillah. Ya, kalau siapa yang pakai terjemahan buku muka surat 55. Disunatkan di dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah, daripada bentuk tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, wa ghairiha minal azkar, dan lain-lain daripada zikir-zikir. Wa yustahabbul ikthar min qiraatil Quran, dan juga disunatkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Wa minal mustahab fihi qiraatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperbanyakkan membaca hadis-hadis Nabi. Wa ilmil fiqhi, dan ilmu fiqh. So kita hari ni kita baca apa? Kita baca hadis, kita baca ayat Quran sikit, kita baca ilmu fiqh sikit. Tiga-tiga kita baca. Ya. Wasairil ulum asy-syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariah yang lain. Sebagaimana dikehendaki oleh Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fihi hasmuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dan bertasbihlah, ya, di rumah Allah, diperintahkan kamu untuk memuliakannya dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, ya, sampailah ayat yang seterusnya. Dan kemudian Allah sebutlah ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda kebesaran, tanda-tanda ketakwaan jiwa. Dan firmanullah juga, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Sesiapa
mengagungkan apa-apa dari yang terhormat, kemuliaannya di sisi Allah, fahuwa khairun, itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Baik. Kemudian habis dekat situ, kemudian masuk pada hadis yang pertama. Berkata Nabi SAW, innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Sesungguhnya didirikan masjid digunakan sesuai untuk tujuan pembangunannya, iaitulah untuk sujud kepada Allah. Hadis yang sahih. Sekarang timbul persoalan yang selalu orang tanya, apa beza masjid dengan surau? Persoalan ini penting kerana masjid ada hukum-hukumnya yang khas. Antara yang menarik tentang hukum masjid ini, bolehnya i'tikaf. Bolehnya i'tikaf. Termasuklah juga hukum-hukum yang dilarang tentang perempuan contohnya berjalan atau duduk, perempuan haid ataupun perempuan yang berjunub, yang duduk diam di dalam masjid dan seumpamanya. So apa itu masjid? Masjid ini pada hukum asalnya disebutkan oleh para alim ulama adalah satu tempat yang dijadikan khasah bihi as-salatu fi, iaitulah satu tempat khas dibina untuk mendirikan solat di dalamnya. Itu je. Dan menurut jumhur mestilah dia ada binaan. Menurut jumhur tak mesti ada binaan. Contohnya kalau di tanah lapang, dia letaklah tiang-tiang sikit, habis. Dia letaklah atap sikit atau tak ada atap pun, dia jadi masjid. Dia khaskan untuk masjid, maka dia jadi masjid. Kecuali mazhab Maliki mengatakan masjid dia mesti ada binaan. Itu dia. Mesti ada binaan yang terasing daripada tanah kosong. Okey. Yang kedua, apa pula musalla? Musalla itu mattakhadhal insan liusalli fi walakin lam yaj'al mawdi'as salah daiman. Musalla atau surau, tempat solat, adalah tempat biasa yang diubah menjadi tempat solat dan tak mesti berfungsi sebagai tempat solat. Contoh, katalah dekat pasar raya tu, kan dia ada satu tempat dihaskan untuk surau kan. Tempat itu tidak didirikan untuk dijadikan tempat surau, tapi sebahagian daripada pasar raya cuma dikhususkan untuk surau. Tapi bila ada keperluan, dia akan diubah jadi pejabat dan seumpamanya. Maka itulah dia definisi musalla. Itulah dia tempat yang tak ada iktikaf. Tapi kalau yang didirikan khas macam masjid ini khususnya, macam surau dekat perumahan tuan-tuan, ada surau tak? Binaan khas ke binaan bawah, tingkat bawah apartmen contoh kan, ada kan? Kan ada jenis surau sementara bawah apartmen, yang itu bukan masjid. Tapi kalau surau itu adalah binaan khas, tanah dia wakaf khas, bangunan dia memang surau sahaja, kalau rumah imam pun dekat tepi-tepi, maka itu adalah masjid, walaupun tidak diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam. Walaupun yang pertama tidak didirikan seluruh solat 5 waktu penuh jemaah di situ, walaupun dia tetap masjid. Yang kedua, para ulama contohnya mengatakan, ini disebut oleh fatwa Al-Azhar dan Jordan dan seumpamanya, walaupun dia itu tidak didirikan solat 5 waktu dalamnya, walaupun yang kedua tidak didirikan solat Jumaat padanya, walaupun dia itu tidak diiktiraf oleh jawatankuasa agama, dia tetap dia suluk syarat adalah masjid. Iaitulah dia melengkapi syarat dia, makan, iaitulah satu tempat yang dikhaskan lis-salah, untuk solat. Wa hubisa liyakuna mukhassisan lis-salah, dan dia memang dibina khas, bentuk dia memang untuk solat. Maka pada ketika itu telah melengkapilah maksud masjid. So kalau tuan-tuan tengok surau dekat taman tuan-tuan, kalau ada syarat-syarat tu, tuan-tuan boleh beriktikaf di situ, tak semesti datang masjid. Itu beza dia. Dan begitulah juga hukum-hukum yang terlibat
dengan masjid, iaitulah boleh tahiyatul masjid dekat surau. Jangan main-main. Ajaran sesat mana pula ni kan. Ini fatwa daripada Al-Azhar dengan Jordan menetapkan itulah dia syarat-syarat dia tadi, ya, dan lain-lain jugalah. Jadi boleh tahiyatul masjid kat surau, sama ada surau Jumaat atau surau tidak Jumaat, kalau ada syarat tadi. Tapi kalau surau apartmen kat tingkat bawah tak boleh lah, tadi sebut surau dekat airport boleh? Tak boleh juga, sebab dia berjadi benda lain. Kemudian termasuk juga dalam bab ini adalah tidak bolehnya berjual beli. Sudah tak boleh berjual beli, ni kita akan cerita nanti bila sampai waktunya, ada dekat hadis yang terlibat dengannya. Baik, habis, kita berhenti situ dulu. Nanti kita akan sambung dekat tempat jual beli tu. Kita masuk balik hadis yang ada di dalam kitab ini. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala an, bahawa Rasulullah SAW berkata kepada seorang A'rabi. A'rabi ni apa maksud dia? Man sakanal badiyah, orang Arab yang duduk kawasan pedalaman, kampung. So kebiasaannya orang-orang begini, dia ni keras, sifat dia, cara hidup dia keras. So adab dia kurang pada pendapat orang bandar. Pada pendapat orang yang lebih bertamadun, dia kurang sikit adab dia. Maka kita kena faham bagaimana nak layan orang begini. So dalam bab ini dia kencing dalam masjid. So cerita je ada dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain ada menyatakan bahawa kat sini ada tak? Sekejap. Tak ada dekat dalam kitab ini. Bahawa Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang lelaki dan dia terus kencing dalam masjid. Sebelum tu dia doa. Dia berdoa. Dan doa dia khas. Dia berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammad. Ya Allah, rahmati dan kasihanilah aku, dan juga kasihanilah Nabi Muhammad, dan bukan lain daripada kami. Tu ganas juga dia doa tu. Doa dia nak doa untuk dia dengan Nabi Muhammad. Yang lain-lain tu jangan. Lepas habis doa, dia pergi kencing dekat dalam masjid. Maka sahabat semua bergegas nak pergi tahan dia. Kerana bila sahabat bergegas nak pergi tahan dia, maka Nabi pun kata, la tuzrimu, jangan. Mula-mula sahabat kata mah. Mah tu bukan rosmah. Mah tu dalam hadis bukan saya reka mah mim ha. Mah maksudnya macam keluar. Pergi. Begitulah orang Arabnya style. Ya. Tapi dia tak, dia selamba je lagi kat situ. Bila begitu sahabat nak pergi tahan dia, maka Nabi pun kata la tuzrimu. No, jangan. Da'uhu fatarakuhu hatta ibal. Ya. Iaitulah Nabi kata jangan kacau dia, jangan potong dia punya kerja tu. Biarkan dia, fatarakuhu, biar dia habis kencing. Dia tadi dia doa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Itu doa dia tadi. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati lain daripada kami. Lepas tu dia pergi kencing. Tu sahabat nak marah, Nabi pun tahan. Lepas habis dia kencing, barulah Nabi bercakap. Nabi kata, inilah dia adalah hadis ni, inna hadhil masajid, masjid-masjid ni, la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar, tak boleh untuk kekotoran, kencing dan apa-apa najis. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala, ia adalah khas untuk berzikir kepada Allah, wassalah, dan solat, dan qiraatil Quran, dan juga itulah dia yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi ada dalam riwayat hadis yang lain disebutkan Nabi beri tazkirah sikit pada sahabat, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ya. Nabi pun kata pada sahabat, aku dibangkitkan untuk kamu membawa kemudahan, bukan menyusahkan. Sabbu alaihi sijlan minan ma, ataupun dhanuban min ma. Cukup ambil satu apa nama tu? Cukup apa? Bukan gayung.
zanub, satu cedok kan daripada air, ngalirkan dekat tempat kena kencing tu, habis, settle. Ya, ke Nabi ajar begitu. Baik, jadi pengajaran daripada hadis tentang Arabi kencing dalam masjid ni, kata para ahli ulama, yang pertama, cara kita bermuamalah dengan orang jahil kena beza dengan orang yang degil. Orang yang degil caranya keras boleh, orang yang jahil jangan keras. Sebab itulah Nabi bila mana ada sahabat Nabi yang patutnya faham tapi pakai cincin emas, Nabi berespon dengan cara berbeza. Nabi ambil cincin dia, Nabi campak terus cincin emas tu. Nabi tak slow-slow, tak perlahan-lahan. Terus kasar je cara, sebab layak pada orang ni. Tapi jahil macam Arabi ni, Nabi biar. Dan para ahli ulama duk bincang, apa sebab Nabi biar? Satu, kerana dia boleh memudaratkan orang yang kencing. Tengah kencing, nak tahan kencing terus, mudarat. Begitu rahmatnya Nabi. Yang kedua, para ulama kata, kalau tahan dia masa tu, dia tak boleh tahan, maka dia akan lari, bercecerlah satu masjid. Maka lebih besar mudaratnya. Biar dia kat satu tempat, dia fokus, daripada dia tercecer, berebak, dia lari daripada sahabat, nanti pom-pam, habis satu masjid kena. Nak basuh pun susah. Yang ketiga, Nabi tak mau bising-bising dalam masjid. Masjid bukan tempat bising, menjerit-jerit, hiruk pikuk, bukan. Tapi kalau bising vacuum tak apa. Vacuum punya bising tak apa. So masjid tempatnya bukan tempat orang menjerit-jerit. So kemudian yang ketiga, yang keempat, membawa erti juga boleh jawaz inkaril munkar wal wa'z minal mafdhul ma'a wujudil fadil. Apa maksud dia? Maksud dia, ulama fiqh dapat daripada hadis ni adalah bolehnya orang yang kurang berpengaruh bertindak membantah perkara mungkar di waktu wujudnya orang yang lebih utama. Kan? Contohnya ginilah. Contohnya ada ustaz dekat depan, ada seorang ni buat benda salah kat sini. Patutnya tuan-tuan sebagai, katalah tuan-tuan tengah belajar, ada ustaz, dia patutnya mengajar, dia lebih tahu mana yang salah. Tapi ustaz tak tegur pun, tuan-tuan yang tegur. Boleh tak tuan-tuan menegur mendahului ustaz atau tuan guru tuan-tuan? Boleh tak? Ataupun tuan-tuan ikut rombongan dengan seorang tuan guru, nampak ada orang buat salah, tuan-tuan tegur, jangan buat begitulah. Ataupun tuan-tuan jangan, kena tunggu tuan untuk guru tu wujud. Jangan hanya nak tunggu untuk guru saja, tak perlu tunggu untuk guru. Contoh hadis ni, sahabat-sahabat bertindak mencegah kemungkaran walaupun wujudnya orang yang paling utama untuk yang lebih faham, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi kalau tuan pelik, jangan pelik, sebab masjid Nabi dulu dia tak macam masjid kita. Masjid Nabi dulu memang banyak tanah-tanah dan pasir-pasir masih banyak lagi. Lantai-lantai dia tidak ada tiles, tidak ada wood, tidak ada venue, maka tidak ada kapet. Maka dia masjid dengan bukan masjid tu sikit je beza dia. Pintu sikit, dinding sikit, simple. So jadi nampak kat bawah mungkin macam sama lagi. Sebab tu dia kecil. Dan ramai kecil sepak ni sampai sekarang ni, orang Arab, orang di sini, khususnya di Mesir, mereka suka kerja dekat tepi dinding. Orang lelaki lah, orang lelaki. Baik. Dan amalan ini juga telah diiktiraf di peringkat di seluruh dunia, iaitulah kencing sambil berdiri. Sebab itulah tandas-tandas di seluruh dunia banyak tempat kencing orang lelaki berdiri, mangkuk berdiri. Baik. Kemudian yang seterusnya, wa yanbaghi lil jalisi fil masjid an yanwi i'tikaf. Dan dikehendaki orang yang duduk dalam masjid
untuk berniat i'tikaf. Niat i'tikaf dapat pahala. Nabi kata, kemudian Imam An-Nawawi kata, fa innahu yasihhu indana walau lam yakun illa lahza. Di sisi kami mazhab Syafi'i, sah i'tikaf seseorang walau dia tidak duduk walaupun sekejap. Maknanya kalau tuan-tuan lalu ke masjid, niat i'tikaf tengah lalu tu dapat dalam mazhab Syafi'i. Oh, mudah dulu dapat niat i'tikaf. Dalam mazhab lain ada yang duduk, ya. Kemudian Imam Nawawi kata, bal qala ba'du ashabina, bahkan berkata siapa dia itu? Yasihu i'tikafu man dakhala al-masjid maran wa lam yamkuth. Boleh orang lalu saja pun niat i'tikaf dan dapat. Fayambaghi lil mari aidan an yanwis al-i'tikaf. Maka oleh sebab itu orang yang lalu masjid pun kena niat i'tikaf untuk dapat. Litahsula fadilatuhu inda hadzal qa'il wal afdal an yaqifa lahzatan thumma yamur. Tapi lebih bagus kalau orang tu dapat tunggu sekejap dan kemudian berlalu, maka dia dapat pahala. Kemudian Imam An-Nawawi menyambung. Ini bukan hadis ni Imam An-Nawawi cakap. Dia ceritakan tentang hukum-hukum yang berkait dengan masjid. Wa yanbaghi lil jalis fihi an ya'mura bima yarahu minal ma'ruf. Dan apabila dah duduk dalam masjid, maka hendaklah dia mengajak orang kepada kebaikan. Dia cari jalan untuk ajak orang kepada kebaikan. Orang Melayu kita mungkin pemalu sikit, duduk masjid buat kerja sendiri je. Tapi orang Arab kadang-kadang dia banyak dia punya busy body dia. Kita tengah duduk, kita solat sunat, dia datang. Kata, "Syekh, salah solat tadi tu. Patutnya gini-gini." Dia sibuk nak suruh kita ikut mazhab dia. Orang Arab dia gitu lah. Dia busy body lah. Kalau kita biarlah suka hati dia lah, dia tahu peduli lah, kan. Arab dia buat kerja iktikaf memang kena gitu. So jadi jangan marah kalau tuan-tuan pergi negara Arab solat tiba-tiba ada je Arab sibuk menegur tuan-tuan, kan. Dia sedang buat kerja sebagai orang iktikaf, walaupun mungkin dia agak tak tahu mazhab yang lain, ya. Dia tegur tu kerana dia tahu mazhab dia je lah. Wa yanha amma yarahu minal munkar, dan dia kena larang orang daripada buat kemungkaran. Ya. Wa hadha, jadi sebab tu kalau ada orang kita dalam masjid nampak orang mencuri dalam masjid dekat CCTV, jangan biar je. Oh, kita biar, kita viralkan je nanti. Ni tengah orang tu mencuri tu pergi lari ke bawah. Pergi lari ke bawah. Tapi jangan pula lari ke bawah, tangkap dia, belasah dia dekat luar masjid tu sampai mati. Tak boleh. Itu orang kita sebagainya buat tu dekat Kelantan mana. Kena tangkap, kena bogelkan lagi, atau kena belasah sampai nyawa-nyawa ikan. Itu semua tanggung kat akhirat tu, jaga-jaga. Memang kawan tu berdosa. Nak curi motor itu kan, saya ada baca berita. Tapi belasah sampai nyawa ikan, telanjangkan dia apa, macam mana? Lupa dah. Ya? Maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nak tangkap saja. Ya? Baik. Wa hadha wa in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairi al-masjid illa annahu yata'akkadu al-qawlu bihi fil masjid. Mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran ini walaupun disuruh juga bukan di masjid, Imam Nawawi kata, tetapi bila di dalam masjid lebih kuat lagi keperluan untuk buat benda tu. Jadi kalau di dalam masjid ni kena perhati sungguhlah. Ada orang buat benda ngarut je, kita kena inilah. So saya masih ingat masa saya di Universiti Melaya dulu, ada budak-budak muda yang cuba untuk berdating, berdua-duaan. Kalau di tepi tasik kena tangkap. So jadi bila saya dengan kawan-kawan masa tu dah penat pusing tepi tasik, dah habis dah, tak ada dah pasangan-pasangan yang berdua-duaan tengah-tengah malam. Kita rehat dekat surau. Tengok ada satu pasangan dalam surau. Oh, pandai sungguh dia. Dia ingat kita takkan serbu kat surau lah. Sebab surau tu surau kuliah, surau dekat department. So tak ada orang lah, malam-malam buta tu kan. Dia duduk dalam tu. Oh, dapat tangkap yang perempuannya, yang lakinya lari pecut, terlepas daripada genggaman. So jadi itu berlaku. Ini kalau dapat ni berat dosa dia, lebih berat daripada buat maksiat di tepi tasik tadi. Kemudian siyanatan lahu wa i'dhaman wa ijlalan wa ihtiraman, itu disebut untuk menjaga kemuliaan masjid dan memuliakannya. Wa qala ba'd ashabuna, dan berkatalah sebahagian ulama kami, man dakhala al-masjid
falam yatamakkan min salati tahiyatil masjid. Sesiapa yang masuk masjid dan tak sempat dan tak boleh solat tahiyatul masjid, imma li hadath wa imma li syughlin, kerana ada hadas maka nak kena ambil wuduk dulu dan seumpamanya, ataupun kerana ada urusan kesibukan, masuk-masuk ada orang jumpa itu ini tak sempat nak solat tahiyatul masjid. Kata Imam An-Nawawi, yustahabbu lahu an yaqula arba'a marrat, disunatkan untuk dia mengungkap sebagai ganti tahiyatul masjid yang luput, iaitulah mengungkap 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali. Ya, 4 kali. Dan ada sebahagian menambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Faqad qala bihi ba'du salaf, dan sebahagian ulama salafus salih juga mencadangkan demikian. Imam Nawawi memberi pendapat dia, wa hadza la ba'sa bih, ini tak ada masalah, boleh buat. Mana dalil suruh benda ni? Tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil umum daripada firman Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu perkara pun kecuali yang mereka ini bertasbih kepada Allah dengan tasbih ini. Ya. Dan ini disebut oleh Ibnu Alan, huraian tadi tu. Tapi Imam Nawawi kata, bacalah teknik bacaan doa tadi, zikir tadi sebagai ganti tahiyatul masjid yang luput. Baik, habis. Kita baca satu lagi hadis sebelum kita berhenti untuk soal jawab. Iaitulah bab menegur, ingkar wuda'aihi ala man yanshudu dhalatan fil masjid aw yabi'u fih. Menegur orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid atau melakukan aktiviti jual beli. Tu dia. Saya sebut tadi kan. Nabi kata, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna lihadha. Sesiapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka hendaklah mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikan apa yang hilang itu darinya, kerana sesungguhnya masjid tidak dibina untuk perkara ini. Itu dia. So jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis, kita campur hadis sebab hadis ini semua lebih kurang sama. Anna rajulan nashada fil masjid, seorang lelaki mengumumkan di dalam masjid. Ya, mengumumkan di dalam masjid, ya, man da'a ilayya al-jamal al-ahmar, siapa yang menemui unta merahku. Maka Nabi menjawab, la wajad, semoga kamu tak menemuinya. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu, sesungguhnya masjid itu tidak digunakan untuk tujuan-tujuan seumpama ini. Ya, dia untuk sujud sahaja, untuk solat dan seumpamanya tadi kita dah sebut. Dan hadis yang ketiga dalam bab ini daripada riwayat Imam Tirmizi, berkata daripada Rasulullah, idza ra'aitum man yabi'u au yabta'u mi fil masjid, apabila kamu telah nampak ada orang yang melakukan aktiviti jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak, faqulu la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalah, dan apabila kamu mendapati ada orang mengumumkan kehilangan dalam masjid, maka ucaplah semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Hadis ini Imam Tirmizi menganggapnya sebagai hasan. Jadi perbincangan tentang bising-bising dalam masjid mencari barang hilang tidak dibenarkan. Para alim ulama semasa telah ditanya tentang perkara ini. Kebanyakan mereka berkata, kalau barang hilang tak boleh buat bising-bising, tapi boleh buat poster tampal dekat dinding masjid, kat luar masjid boleh. Papan tanda masjid boleh. Itu okey. Ya. Kemudian para alim ulama juga mengatakan sebab apa tak boleh, kerana dalam hadis ni telah diterangkan kerananya. Kerana apa? Kerana masjid ini tujuan dia tempat orang senyap, duk beribadat, berzikir atau berkuliah tak apa. Ya, dan dia adalah pasar akhirat.
Dia bukan pasar dunia, dia pasar akhirat. Ya. So jadi sekarang yang seterusnya, apabila ada orang berniaga, para ahli ulama telah pun berbeza pendapat. Yang pertama, apakah dia maksud masjid? Imam Syaukani berkata hadis-hadis yang dalam bab ini menunjukkan haramnya jual beli, bersyair dan mengadakan kumpulan sebelum solat Jumaat. Tetapi jumhur ulama mengatakan, majoriti ulama, mereka meneliti hadis-hadis ini, keputusan mereka adalah hanya makruh, tidak sampai haram. Makruh tak sampai haram. Ya, selagi mana tidak menggugat tujuan utama masjid dengan banyak, ya. Maknanya kalaulah masjid, okey, seterusnya, masjid itu mana kawasannya? Itu poin dia. Ya, mana kawasannya? Yang pertama yang confirm adalah ruang solat itu. Ruang solat dekat bawah tu, semua ruang solat tu, maka itu adalah tempat yang utama, tidak boleh berjual beli dan tak boleh berbising-bising mencari barang yang hilang. Okey. Kemudian yang kedua, ada juga perbincangan tentang compound masjid. Compound, iaitulah ruang legar di tepi-tepi masjid tu. Boleh tak itu termasuk dalam tempat boleh berjual beli ataupun orang buat benda lain, contohnya hudud. Dalam Islam, hudud dan qisas Nabi sebut tidak dilaksanakan dalam masjid, dan pernah dilaksanakan di pintu masjid. Ya, dan pernah juga ada dalil bahawa di pintu masjid ada jual beli pada zaman Nabi, tak ada masalah. Tapi sekarang ni dalam kawasan masjid, tapi bukan di pintu, di dalam kawasan masjid, tapi bukan di dalam masjid, dalam kawasan. Maka sekali lagi ulama khilaf. Ya, sebahagian mengatakan harus, ya, dan ada sebahagian mengatakan makruh. Sebahagian lagi mengatakan termasuklah kawasan dalam masjid itu sebagai masjid, sebagaimana kaedah al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lah, iaitulah kawasan persekitaran termasuk sebagai kawasan dalaman. Ya. Dan imam yang mentafsirkan kitab Sunan Tirmizi, iaitulah Al-Mubarakfuri, mengatakan saya tidak mendapati dalil-dalil yang menunjukkan harusnya, bahkan yang menunjukkan haramnya adalah lebih jelas. Wallahu alam. Jadi sekarang ni maknanya kesimpulan dia, jual beli dalam masjid ada khilaf. Jumhur kata makruh, tapi sebahagian kata haram. Sebabnya kerana masjid adalah pasar akhirat. Kita cerita bab akhirat je dalam ni. Cerita bab dunia kat luar masjid tak apa. Yang kedua, iaitulah larangannya bukan hanya sekadar menjual dan beli, tapi diperintahkan juga orang-orang yang mendengar untuk berkata agar mendoakan orang yang berniaga agar tidak untung dalam perdagangannya. Itu adalah perbincangan di kalangan ulama tentang aktiviti jual beli di dalam masjid. Maka di dalam konteks hari ini, kalau kita berceramah dan kita mencadangkan untuk dibeli buku yang kita buat baca sebagai syllabus, adakah termasuk dalam pengharaman? Tu kan. Katalah kita ceramah dekat bawah, ada ruang betul-betul ruang masjid. Kita sebut, okey tuan-tuan, saya akan guna buku kitab ni. Kitab ni ada jual kat luar tu. Boleh tak boleh? So para alim ulama belum ada pendapat yang betul-betul tegas dalam bab ni, tepat. Masih ada khilaf lagi. Ya. Kalau dikatakan buku itu berkait dengan pengajian, maka dia ada yang menganggap dia diharuskan. Ya. So ada macam-macam pendapat. So ada yang kata kalau tidak berkait dengan ni, tapi lebih kepada perniagaan, maka tidak dibenarkan. Maka kat situ ada sensitiviti yang perlu dijaga, ya. Wallahu alam. Jadi saya rasa mungkin sekadar itu dulu untuk kita punya kelas hari ini. InsyaAllah kita akan sambung bulan hadapan, kita sambung bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh buat bulan Ramadan ke? Bulan Ramadan kita cadang kita nak buat pada tarikh
19 Jun. Dan insya-Allah 19 Jun tu kita takkan sambung ini, tapi kita lompat. Kita lompat sebab kita dalam bulan Ramadan. Kita lompat baca doa-doa pada bulan Ramadan, pada waktu berpuasa, supaya kita dapat mungkin ada beberapa perkara baru yang boleh kita amalkan sewaktu bulan Ramadan. Habis, wallahu alam. Ada apa-apa soalan? Silakan. Silakan tuan. Minta apa? Ada lisan tentang kita ada tabung, ada tabung, ada tabung, jadi kadang-kadang mungkin kalau kita tak pakai untuk khusus yang kita khas, dan kita pakai umum, jadi tabungkan atau ada pakai yang dia atau kita umumkan ada tabungan yang dia pakai. Okey. Soalan yang pertama, apa maksud waja'al li fi nuran fi lisani? Waja'al fi lisani nura. Jadikan pada lisan aku. Lisan saya dah sebut tadi. Yang pertama dia bermaksud lidah kita dan mulut kita. Ya, so nur padanya iaitulah untuk dijaga pertuturan kita agar bertepatan dengan kehendak Allah, membawa ketaatan dan bukan membawa kemaksiatan. Tidak membawa kepada mengumpat, maka lidah kita jadi berat untuk mengumpat, jadi ringan untuk berzikir dan bercakap benda baik, contoh ya. Dan juga termasuklah juga lisan zaman moden ni adalah percakapan tanpa guna mulut, iaitulah dengan menulis. Kan kita ada menulis sekarang ni, menulis tu juga lisan kita. So bila kita guna maksud nur pada ni, dia masuk juga apa-apa yang kita message yang kita sampaikan pada orang, maksud dia. Ya, tu adalah soalan pertama. Soalan kedua, kita nak gunakan tabung umum untuk tujuan khusus. Itu maknanya tabung masjid yang besar tu orang bagi, kita pun bagi-bagilah pada mana-mana anak yatim, fakir, miskin. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak khususkan pun boleh. Tapi bila dia khususkan itu, kita menanggung amanah yang spesifik lah. Jadi kalau sebelum ni kita tak tanggung amanah spesifik, kita sebagai IJK Masjid tanggung amanah untuk agihkan untuk apa-apa tujuan kebaikan, untuk masjid ini, untuk orang Palestin, untuk orang Syria, boleh berlaku. Tapi bila kita ada tabung khas untuk Syria, tak boleh kita banyak sangat pula untuk tabung Syria ni, 20% masuk tabung masjid lah. Tak boleh. Sebab kita dah sebutkan dia punya tujuan untuk Syria. Ya, kecualilah kita umumkan tabung itu, ini tabung dia. Tiba-tiba ada orang masuk, kita sebutkan ini sampai besok je kita kata tabung Syria, sebab kita nak hantar ke Syria. Tiba-tiba lusa orang masukkan. Yang itu kita dah boleh gunakan untuk tujuan lain lah, sebab dia dah terlebih daripada waktu. Itu juga pernah berlaku kepada NGO Mursyid yang kita buat untuk tabung bantu pelajar ke Jordan. Ya, seorang masukkan, kita dah sebut tarikh tamat sekian-sekian. Sebab kita tak nak keluarkan, nak bawa ke sana. So bila saya dah balik pun ada orang masukkan lagi. Saya kata macam mana nak buat ni? Kan? So ketika itu kita gunakan untuk tujuan kebaikan yang lain-lain, tidak ada apa-apa masalah lah, sebab dah habis tempoh dah pun, dia lambat baca, dia pun masukkan saja. Ya. Dan kalau ada kesempatan boleh juga kita hantar dengan cara-cara yang lain kalau kita mampulah. Ada soalan lain? Sila. Ya. Okey, di bawah tu berniaga, di bawah tu kira masjid tak? Ke bukan? Tak payah. Kalau gitu bawah tu okey lah. Bawah tu boleh lah, maknanya bawah tu kawasan berniaga lah. Contohnya juga ada masjid yang dekat luarnya ada binaan-binaan untuk berniaga, kira boleh lah. Kalau okey, begitulah jawapan dia. Lain? Okey, yang pertama sekali dalam masuk masjid je, kita memang disunatkan untuk tahiyatul masjid. Tengah kuliah ke, kecuali kita dah lambat lah.
kita masuk orang tengah solat fardu dah. Ya, itu kita kena ikut imam lah. Itu adalah prioritinya. Dan juga kecuali kalau kita di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, keutamaan dia masuk Masjidil Haram adalah tawaf, bukan tahiyatul masjid. Ya? Tapi kalau rasa tak larat saya tawaf kan, maka tahiyatul masjid lah menjadi pilihan seterusnya. Lain? Terus. Kalau azan dah selesai belum iqamah, kita tahiyatul masjid lagi. Selagi maknanya belum start jemaah itu. Sila. Baik, yang pertama sekali maksud iktikaf. Iktikaf ni memang maksud dia duduk di masjid lah. Ya'takif dikhaskan cara duduk itu dengan niat ibadat kepada Allah. Dia ada syarat-syarat dia, panjang cerita dia. Tentunya pada waktu tu dia tak boleh panjang lah. Sebenarnya kalau ikut majoriti ulama' dia kena duduk lama sikit. Dan pada waktu tu dia tak boleh untuk bersama isteri dia, maka dia tak boleh makan minum contohnya, tak boleh makan dalam masjid begitu. So tapi ada sebahagian, kalau kat Masjidil Haram tu orang langgar je lah, orang bahasanya orang makan je dalam Masjidil Haram tu kan. Tapi kita tak boleh jadikan manusia punya perbuatan sebagai hujah. So jadi itu adalah i'tikafnya, i'takif. Kemudian yang kedua tadi soalannya apa tadi? Nak habiskan 30 juzuk ataupun nak tadabbur. Baik, oleh kerana dalam hadis Nabi yang sahih mengatakan bahawa Nabi kata alif lam mim, aku tak kata alif lam mim satu ayat, tapi alif satu, lam satu, mim satu. So lagi banyak ayat yang kita baca, lagi banyak fadilat yang kita dapat, dan berganda pada bulan Ramadan lagi banyak. Adapun tadabbur pun hebat juga, kan, tadabbur. Tetapi kebanyakan, setakat yang saya baca, kebanyakan ulama memilih untuk memperbanyakkan kuantiti. Siapa yang mampu banyak kuantiti dan tadabbur, itu sudah tentulah yang paling champion lah. Tapi kalau tak mampu untuk dua-dua, maka memperbanyakkan bacaan dengan sedikit tadabbur adalah juga satu perkara yang prioriti yang kedua. Tapi tak dinafikan akan ada juga sebahagian ilmuwan yang mengatakan tadabbur adalah lebih penting. Sebenarnya tadabbur akan jadi lebih penting kalau dengan hasil tadabbur itu memperbaiki amal-amal kita yang lain, lalu banyaklah dia. Tapi kalau setakat tadabbur, setakat baca, tergangguk-gangguk saja, faham. Lepas tu amal ibadat kita, solat kita tak bertambah kualiti pun. Tapi kalaulah tadabbur itu membawa kepada keimanan lebih tinggi. Kalau sebelum ni solat rasa macam tak khusyuk, jadi khusyuk kali ni. Tadabbur yang gitu penting. Tu maksud tadabbur sungguh tu. Tapi kalau tadabbur hanya baca makna, oh gitu, baiklah, habiskan lagi banyak ayat, lagi bagus. Sebenarnya tu yang kedua. Yang ketiga, okey, sebelum keluar. Jadi apabila telah keluar dan nak keluar boleh diterima lah. Maknanya kalau kita dah bangun daripada duduk, bergerak ke pintu, kita baca masa tu. Macam tu? Boleh, itu boleh. Nabi SAW kata fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. So kalau kita nak elakkan lupa tadi, kita bangkit saja terus kita baca, belum terkeluar daripada masjid pun, kira insya-Allah niat kita yang baik itu diterima. Sama juga macam kita keluar daripada rumah, duduk dalam kereta ni, nak drive ke masjid ni, nak baca doa masuk dalam masjid ke? Belum sampai lagi, tapi takut lupa kan? Ataupun bila sampai-sampai je nampak imam dah start, kita pun terlupa langsung masuk, lari terus kan? Patutnya jangan. Patutnya kalau nampak imam dah bermula, kita jangan lari.
Nabi tak benarkan kita lari. Ada sahabat Nabi seorang, dia punya nak dapat imam, nak dapat rakaat, imam tu tengah rukuk, dia masuk, dia dekat pintu masjid, dia nampak imam tu dah rukuk dah dengan jemaah, dia rukuk dekat pintu tu. Allahu Akbar, rukuk tu. Lepas tu dia pun berjalan ke depan. So, jadi Nabi SAW lepas tu Nabi tegur. Nabi kata, Aid, apa nama tu? Jangan ulang lagi benda ni lepas ni. Apa nama tu? Dan semoga Allah kurniakan bagi kamu apa nama tu? Kemampuan untuk datang lebih awal. Begitu. Maknanya ada pendapat ulama bezalah daripada nas itu, ada yang kata kena ulang balik solat, ada yang kata jangan ulang perbuatan itu. So ada dua takwilan di kalangan ahli ulama tentang Aid, apa nama tu, Nabi sebut apa nama tu, ulang, jangan ulang, jangan ulang, dan semoga kamu dapat lebih datang awal lah. Baik, ada lagi soalan lain? Sila. Waalaikumsalam. Sembang di masjid. Dan sekarang ni tambah lagi kita boleh WhatsApp apa bagus. Jadi gunakan waktu iktikaf untuk bersembang benda-benda luar. Ya, bersembang pasal dunia, maka itu tidaklah diharamkan. Tapi dia bercanggah dengan tujuan masjid itu. Ya. Bersembang pasal dunia yang berkait dengan akhirat tak apa. Dunia kita sembang macam mana ni, perjalanan bisnes ni orang gini, ada orang tipu cara gini, patutnya haram. Boleh lah, dia ada kaitan dengan akhirat, tak ada masalah. Tapi satu soalan yang menarik, itulah kalau kita bersembang tapi tak berbunyi suara, tapi dalam WhatsApp ya macam-macam pasal dunia mengarut. Ya. So, Allah Ta'ala a'lam, yang itu bercanggah dengan tujuan masjid jugalah. Ya. Kemuliaan dia macam disebut oleh Nabi tadi, padanya adalah untuk zikir, baca Quran dan seumpamanya. So kalau persembangan dengan manusia ni, eloknya kita di luar. Sebab tu masa iktikaf dikurangkan, disekat untuk bersembang-sembang benda-benda yang berkait dengan keduniaan itu. Ya. Dan perlu jaga wudu kalau dalam iktikaf juga. Ya. Begitulah. Lagi soalan? Ada? Sila. Baik, yang itu macam saya sebut tadi, dia termasuk dalam dua pendapat tadi. Yang pertama menganggap bahawa pengumuman itu pun tak boleh. Ini yang keras ni. Yang keras ni termasuklah ulama-ulama Saudi lah. Ya, mereka sebut bahawa pengumuman tu pun tak boleh. Ya. Tapi sebahagian besar ulama kata kalau urus niaga berlaku di luar tak ada masalah lah. Tapi dengan kepahaman bahawa pengumuman tu tidak terlalu panjang lah. Pengumuman tidak terlalu panjang. Yang dia kena ringkas je. Walaupun tujuan dia apa sekalipun, maka itu adalah disiplin dia lah. Lain? Sila. Khafifatain. Okey, fala tajisu hatta yusalli rak'atain khafifatain adalah betul hadis. Malah kalau tengah khatib tengah berkhutbah pun kita disunatkan untuk solat tahiyatul masjid dulu. Ya. Jadi apakah dia maksud kalau kita terus solat fardu, adakah kita boleh solat tahiyatul masjid lepas tu? Oh, dah duduk. Kalau dah duduk maknanya tak dapat lah. Luput lah. Daripada teks hadis itu, kalau kita dah duduk, kita dah luput tahiyatul masjid.
Macam Imam Nawawi kata tadi, dah luput dah. Maknanya ada luput ni. Luput taklah haram. Maknanya kita tak dapatlah dapat ganjaran pahala solat tahiyatul masjid. Maka soalan yang kedua, tidur dalam masjid, ada larangan atau tidak? Saya nak kena cek balik, tapi sekadar ingatan saya, tidak ada larangan untuk tidur tadi ni, kecuali kalau ia boleh mengotorkan masjid. Kalau dia tidur dengan proper, ada alas yang cukup, maka okey je. Sebab itulah iktikaf memang tidur dalam masjid pun. Iktikaf memang tidur dalam masjid pun. Kalau masjid dekat Masjidil Haram memang tak iktikaf pun orang tidur lah, tak Ramadan pun orang tidur. Tapi kalau masjid yang daripada mazhab yang keras, contohnya katalah yang mazhab Hambali, tidur dalam masjid, tapi semua kena proper lah, bawa alas yang cukup, supaya tidak mengotorkan kawasan solat. Itu saja. So point dia, takut dikotorkan kawasan solat sebab tengah tidur air liur dah tumpah, atau ada pula yang mimpi basah pula nanti, sudah. So jadi itu yang dirisaukan tu, kan? Jadi kotor pula nanti masjid. Tapi kalau dia ada alat-alat yang cukup, dan okey lah. Dan dari sudut larangan tu kenapa ada larangan tu? Itu administrasi. Bagi saya itu adalah administrasi, bukan hukum lah. Administrasi, kerana satu, kalau masjid tu kecil, orang semua pakat tidur kat situ, macam kat surau dekat airport, habis kita nak solat pun tak ada ruang, kan? Lepas tu orang pula tidur macam-macam jenis. Ada yang berdengkur kuat, maka orang yang nak beribadat dalam tu tengah terganggu dengan ketiduran orang-orang ini. Kecuali lah masjid tu luas, dekat kawasan tepi je dia khaskan untuk tidur. Tapi kalau semua yang tepi ni semua tidur berdengkur kuat, macam bayangkan orang tahajud semua, dia tak bangun tahajud pun, berdengkur semua, tepi tu clear. Jadi masalah kan. Jadi itulah ada adab dia. Nak tidur masjid ada adab dia, cara pakai dia, Kalau kita tahu kita ni jenis berdengkur yang memang masya-Allah orang kuat, ya janganlah. Maknanya tak ada aulawiyat lah. Sama juga macam orang yang boleh lepas makan bawang, yang Nabi kata, jangan falyatazil masajid dan hadhi, jauhkanlah diri kamu daripada masjid ni, wallahu a'lam. Satu lagi. Apa soalan ni? Lupa dah. Habis. Okey, sila. Bising. Jadi adakah patut kita elakkan buat aktiviti itu di kawasan masjid ataupun ada Okey, bising yang itu sebenarnya ada dalam satu hadis yang selepas yang itu yang kita tak baca. Iaitulah kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang selepas itu, iaitulah pada melarang orang-orang yang membising dengan baca syair, laisa fihi madhun lil Islam wala tazhidun wala hathun ala makarimil akhlaq. Orang buat bising, baca syair dan seumpamanya yang tidak mengajak kepada pembaikan akhlak, kepada Islam, itu tak boleh. Tapi kalau tadi camp tu untuk bawa kepada Rasulullah, pada Islam, maka bising itu dikira masih lagi diterima. Macamlah juga bising ceramah agama. Kan bising, kan? Ni kafir ke Islam, kan? Antara ni kafir ke Islam, itu bising sangat pula. Sejadi nak ceritanya, bising tu diharuskan, tapi kalau memudaratkan dipakai mikrofon dekat luar, janganlah. Kat dalam je lah untuk membawa kepada Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Okay, last. Dah 12.30. Okay, mana lagi aula, bayar satu hari RM1 ataupun sebulan RM30 terus? Maka dalam hadis Nabi ada menyebutkan, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang baik yang Allah cintai, sangat Allah cintai, adalah yang sedikit tapi berterusan. Lalu banyak sekali banyak bagus ke, sikit-sikit bagus ke? Kalau banyak tu nak tunggu dia banyak,
menangguhkan kebajikan, baik lagi kita bagi sikit-sikit. Sebab nak tunggu RM30 tu bulan depan tu, tiba-tiba tak sempat, mati je. Mungkin dapat sebab niat, tapi niat saja. Sebab tu niatul mukmin khairu min amali. Nabi dah sebut kan, niat seorang mukmin lebih penting kadang-kadang daripada amal dia. Tapi macam mana pun eloknya kita dah sempurnakan. Walaupun kita dahulukan RM1 daripada dahulu, at least kita dah pun melaksanakan amal tu. Malah dengan RM1 tu mungkin lebih ikhlas daripada sekepuk RM30. Sebab RM1 tu kita rasa kecil, kita akan tak rasa hebat. Menjauhi diri kita daripada ujub, menjauhkan diri kita rasa duit kita kurang berbanding sekali RM30. Oh, banyak rasanya. Tu bertaubat, tak mau bagi dah. Kan? So, jadi tengok diri seseorang lah. Tapi bagi saya mempercepatkan, para ulama semua sebut, dan Imam Abu Hamid Ghazali pun ada sebut tentang perkara ini, tidak menangguhkan amal kebajikan itu adalah lebih utama daripada menangguh-nangguhkannya. Sama juga macam taubat. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saja. Kita jumpa insya-Allah bulan hadapan, dalam bulan Ramadan kita dipanjangkan umur insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta